Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu Tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Bagaimana keadaan murid-murid cikgu sekalian? Adakah kamu semua dalam keadaan sihat? Cikgu harap kamu semua dapat menjaga kesihatan kamu agar kita dapat sama-sama kembali ke sekolah. Tentu kamu semua rindukan rakan-rakan dan guru masing-masing. Jadi, pastikan kamu sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan supaya kita terhindar daripada wabak COVID-19. Baiklah murid-murid, jom kita teruskan pembelajaran kita. Baiklah murid-murid, apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, kita akan mempelajari tema 2, kesihatan dan kebersihan, unit 4, bahaya dalam senyap, dan tajuk kita ibarat musuh dalam selimut. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 2.1 Asas membaca dan memahami. Standard pembelajaran kita pula ialah 2.1.2 Membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Seterusnya, objektif pembelajaran kita pula ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan yang tepat. Manakala kriteria kejayaan kita pula pada hari ini ialah murid dapat membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna 6 daripada 11 perkataan dengan tepat. Seterusnya murid-murid, aktiviti pembelajaran kita ialah membaca dan merujuk kamus dan media elektronik untuk mencari makna perkataan dengan tepat. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan membaca dan memahami maklumat dalam teks. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi kepada isi pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita deklamasikan sajak yang bertajuk Hargai Dirimu yang ditulis oleh Nur Amara. Rakan, awasi sekelilingmu. Di sana sini virus membiak. Menanti mencari mangsa. Bergerak secara senyap, terasa sakit di badan, terasa sakit di tekak. Rakan, jagalah kesihatanmu. Amalkan kebersihan, patuhi peringatan, patuhi arahan. Rakan, lihatlah kehijauan, pepohonan di hutan, rehatkan mindamu. Lupakan kekusutan, lupakan kerisauan, hargailah dirimu. Baiklah murid-murid, apakah yang cuba disampaikan oleh penyajak dalam sajak ini? Ya, dalam sajak ini, penyajak mengingatkan kita untuk sentiasa berwaspada kerana virus sentiasa berada di sekeliling kita. Virus ini bergerak secara senyap tanpa kita sedari. Penyajak juga menyarankan kita untuk menjaga kesihatan dengan mengamalkan kebersihan serta mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan agar diri kita sentiasa terhindar daripada wabak penyakit. Selain itu, kita boleh merehatkan minda kita dengan melihat pepohon hijau di hutan supaya kita dapat menghilangkan kekusutan dan kerisauan di minda kita.
Baiklah murid-murid, mari kita teruskan aktiviti kita iaitu membaca dan memahami maklumat dalam teks. Kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 26. Sebelum itu, mari kita fahami dulu tajuk teks kita pada hari ini. Tajuk teks kita merupakan sebuah peribahasa iaitu ibarat musuh dalam selimut. Apakah yang dimaksudkan dengan ibarat musuh dalam selimut ini murid-murid? Ya, peribahasa ibarat musuh dalam selimut bermaksud musuh yang tidak kita ketahui tetapi berada dekat atau di sekeliling kita. Baiklah, cikgu akan bacakan teks ini terlebih dahulu, kemudian kita akan bincangkan isinya bersama-sama. Farisha sedang membaca poster tentang penyakit berbahaya dalam internet. Kakaknya membantu dia mencari makna perkataan yang sukar berkaitan dengan penyakit-penyakit tersebut. Penyakit berbahaya, influenza, jangkitan pada salur pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. COVID-19, keluarga virus seperti sindrom pernafasan akut yang teruk, jangkitan pada salur pernafasan. Demam campak, jangkitan akut terhadap kanak-kanak disebabkan oleh virus measles. Pesakit mengalami gejala jangkitan pernafasan dan ruam pada kulit. Polio, penyakit ini disebabkan oleh virus polio. Virus ini menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan kekal. Penyakit ini membawa maut jika berlaku kegagalan pernafasan. Tanda-tanda awal penyakit ini selesema, demam, sukar bernafas, muntah, cirit-birit, batuk, sakit tekak dan sakit kepala. Langkah pencegahan awal: kerap basuh tangan dengan cara yang betul, tutup mulut dengan tisu atau tangan ketika batuk atau bersin, gunakan pelitup muka, jaga kebersihan persekitaran di rumah dan di tempat awam, elakkan diri daripada individu yang bergejala, jumpa doktor jika mempunyai tanda-tanda awal gejala, ambil suntikan vaksin yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dialog antara Farisha dan kakaknya. Kakak, ada perkataan yang saya tidak faham maknanya. Kalau begitu, mari kita cari makna perkataan itu dalam kamus. Baiklah murid-murid, terdapat beberapa perkataan yang telah diwarnakan dengan warna merah. Farisha perlu mencari makna perkataan tersebut. Mari kita bantu Farisha untuk mencari makna perkataan-perkataan ini menggunakan kamus atau media elektronik. Baiklah murid-murid, sebelum kita mencari makna-makna perkataan yang berwarna itu tadi, mari kita fahami dulu penyakit-penyakit yang telah kita baca tadi. Apakah itu influenza? Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menjangkiti salur pernafasan. Ia boleh menyebabkan gejala jangkitan yang ringan maupun serius. Gejala influenza. Secara kebiasaannya, gejala influenza bermula 1 atau 2 hari selepas dijangkiti. Individu yang dijangkiti akan mula berasa demam, selesema, sakit tekak, batuk, sakit kepala, sakit badan, sukar bernafas, cirit-birit dan sakit perut, terutamanya di kalangan kanak-kanak. Kerap kali jangkitan virus influenza sekadar menyebabkan gejala jangkitan yang ringan pada kebanyakan orang yang mempunyai tahap imuniti badan yang baik. Baiklah murid-murid, bagaimanakah influenza menular?
Ya, virus influenza menular melalui titisan salur pernafasan apabila bercakap, batuk atau bersin. Titisan ini boleh mencemari permukaan dan menyebabkan jangkitan kepada individu yang menyentuh permukaan tersebut. Golongan yang berisiko tinggi mendapat influenza ialah kanak-kanak berumur kurang dari 5 tahun, wanita hamil, warga emas berumur 65 tahun dan ke atas, individu dengan penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, asma dan lain-lain, individu obes dan individu yang mempunyai daya ketahanan badan yang rendah seperti pesakit kanser, penghidap HIV dan lain-lain. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat cara mencegah influenza. Caranya dengan mendapatkan vaksinasi secara tahunan bagi individu yang berumur 6 bulan dan ke atas dan kumpulan yang berisiko tinggi seperti pesakit kencing manis, darah tinggi dan asma. Langkah pencegahan yang boleh diamalkan adalah seperti berikut. Amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi seperti kerap membasuh tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Amalkan adab batuk yang baik dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin, sama ada dengan menggunakan tisu atau penutup mulut dan hidung. Buang tisu atau penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah bertutup sejurus selepas ia digunakan. Jarakkan diri daripada individu yang bergejala sekurang-kurangnya dalam jarak 1 meter. Rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai jika bergejala dan sekiranya perlu ke tempat awam, gunakan penutup mulut dan hidung. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat apakah itu COVID-19. Cikgu yakin dan percaya bahawa semua murid telah pun tahu apa itu COVID-19 kerana kita sekarang sedang menghadapinya. COVID-19 atau coronavirus adalah family virus yang menyebabkan pelbagai penyakit dari sesama hingga ke penyakit yang lebih teruk. Simptom-simptom atau gejala COVID-19 ialah demam, sakit badan, pening kepala, batuk dan sukar bernafas. Jadi, untuk menghentikan penularan wabak COVID-19, kita perlulah mengamalkan norma baharu untuk mencegahnya. Jadi, kita perlu mengamalkan langkah-langkah pencegahan. Antara langkah pencegahannya ialah menjaga jarak sosial iaitu 1 meter. Pakai penutup mulut dan hidung ketika berada di tempat awam. Kerap cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Elakkan bersalaman atau bersentuhan dan elakkan bersesak dan berkumpul. Dan amalkan etika batuk dan bersin yang betul seperti yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Baiklah murid-murid, apakah itu demam campak? Demam campak merupakan jangkitan akut pada kanak-kanak disebabkan virus measles. Ia amat mudah berjangkit dan berbahaya. Bagaimanakah ia merebak? Ya, ia merebak melalui pernafasan iaitu batuk atau bersin atau menyentuh permukaan yang dicemari cecair pernafasan seperti alat permainan. Cara pencegahannya ialah imunisasi MMR untuk measles, mumps dan rubella. Dan seterusnya, tiada rawatan khas untuk demam campak. Kenal pasti demam campak untuk elakkan komplikasi. Bawa anak anda ke klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan dengan segera jika disyaki dijangkiti. Ya, murid-murid, pernahkah kamu melihat seseorang yang terkena demam campak? Ya, di sini cikgu sertakan 2 keping gambar demam campak. Demam campak ini merupakan demam campak kecil atau campak ruam dan di bawah ini merupakan demam campak besar. Pernahkah kamu mengalami demam campak?
Ya, seseorang yang mengalami demam campak akan berasa gatal-gatal pada badannya yang menyebabkan dia tidak selesa dan berasa sengal pada bahagian sendi-sendinya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat penyakit yang keempat. Penyakit yang keempat ialah polio. Bagaimanakah cara virus polio merebak? Ya, virus polio membiak dalam usus manusia yang dijangkiti dan dikumuh melalui najis. Virus dalam najis memasuki tubuh melalui makan makanan atau minuman tercemar, tangan yang tercemar dan kemudian menyentuh mulut tanpa mencuci tangan dengan sempurna, objek seperti mainan yang tercemar dimasukkan ke dalam mulut. Individu yang dijangkiti boleh menyebarkan virus kepada orang lain. Bagaimanakah penyakit ini boleh merebak? Penyakit ini boleh merebak melalui oral fekal, makanan dan air tercemar. Rawatan yang diperlukan untuk penyakit polio hanyalah melalui cara pemberian imunisasi. Virus polio lazimnya menjangkiti kanak-kanak bawah 5 tahun yang belum mendapatkan pelalian. Apakah itu pelalian imunisasi? Pelalian imunisasi adalah sejenis vaksin yang diberi secara suntikan. Bilangan dosnya ialah 3 dos prime dan 1 dos tambahan. Suntikan ini diberi ketika bayi berumur 2, 3 dan 5 bulan dengan dos tambahan pada umur 18 bulan mengikut jadual imunisasi kebangsaan di Malaysia. Ya murid-murid, kita sangat beruntung kerana lahir di bumi Malaysia dan kerajaan telah menetapkan bahawa pada umur yang tertera ini kita perlu mendapatkan suntikan polio bagi mencegah penyakit yang sangat berbahaya ini. Imunisasi merupakan satu proses memberi vaksin kepada bayi bertujuan untuk mencegah penyakit-penyakit berjangkit. Jika kamu lihat murid-murid, langkah pencegahan bagi penyakit-penyakit ini adalah lebih kurang sama, iaitu basuh tangan dengan sabun dan air bersih selepas menggunakan tandas, pastikan sanitari baik, didihkan air minuman atau minum air yang dibotolkan, makan makanan yang dimasak sepenuhnya dan kupas kulit pada buah-buahan sebelum dimakan. Apakah komplikasi dan simptom penyakit polio? Sama seperti penyakit yang kita bincangkan sebentar tadi, individu yang dijangkiti virus polio akan mengalami kesukaran bernafas, letih dan lesu, otot-otot mengecil, sakit kepala, demam, merosakkan sistem saraf pusat dan otot kehilangan fungsi atau lumpuh kekal. Jadi murid-murid, penyakit polio sangat berbahaya kerana ia boleh menyebabkan kecacatan kekal dan juga kematian. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kesan daripada virus polio. Jadi kamu boleh lihat keadaan fizikal kanak-kanak ini yang telah menjadi lumpuh kekal. Kasihan bukan? Jadi kita perlulah menjaga kebersihan agar kita dapat mengelakkan daripada dijangkiti oleh virus-virus ini. Secara kesimpulannya, untuk mengelakkan diri kita daripada dijangkiti oleh virus-virus ini, kita perlulah menjaga kebersihan diri. Kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, sentiasa menjaga adab ketika bersin dan batuk dan menjaga jarak ketika berada di tempat awam supaya kita dapat menghindarkan diri kita daripada dijangkiti oleh virus yang berbahaya ini kerana virus-virus ini tidak kelihatan. Baiklah murid-murid, mari kita ke aktiviti kita yang kedua, iaitu mencari makna perkataan yang tepat menggunakan kamus atau media elektronik. Baiklah murid-murid, untuk membantu kamu mencari makna perkataan menggunakan media elektronik, kamu bolehlah menggunakan Kamus Pro.
yang boleh kamu install dalam telefon bimbit kamu. Ataupun kamu boleh menggunakan kamus online iaitu Pusat Rujukan Pesuratan Melayu. Kamu hanya perlu type pada ruang ini perkataan yang hendak kamu cari, kemudian kamu klikkan pada butang cari. Seterusnya kamu akan dibawa ke paparan ini, maka di sini tertera makna perkataan yang telah kamu cari sebentar tadi. Senang bukan? Jom kita bantu Farisha untuk mencari makna perkataan-perkataan yang berwarna merah. Jom kita bincangkannya bersama-sama. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan aktiviti kita iaitu merujuk kamus dan media elektronik untuk mencari makna perkataan yang tepat. Di sini cikgu telah menyediakan 5 perkataan dengan makna yang tepat dengan merujuk media elektronik. Seterusnya, kamu perlu mencari makna bagi 6 patah perkataan lagi menggunakan kamus atau media elektronik. Baiklah, mari kita lihat perkataan kita yang pertama. Perkataan yang pertama ialah virus. Apakah itu virus? Virus ialah kuman yang lebih halus daripada bakteria yang boleh menyebabkan penyakit kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi, virus yang berada di sekeliling kita terlalu kecil menyebabkan ia tidak kelihatan dengan mata kasar. Perkataan yang kedua ialah jangkitan. Jangkitan ialah kejadian berjangkit, iaitu berpindah daripada seorang kepada orang yang lain. Bagaimanakah virus-virus ini menjangkiti orang lain? Ya, dengan cara sentuhan ataupun bersin dan batuk. Seterusnya, perkataan ketiga ialah akut. Apakah itu akut? Akut ialah penyakit yang muncul dengan tiba-tiba, teruk keadaannya dan agak singkat tempohnya. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini? Ayat ini bermaksud penyakit ini menyerang secara tiba-tiba dan menjadi serius dalam tempoh yang singkat. Seterusnya ialah gejala. Gejala bermaksud tanda-tanda atau perubahan dalam fungsi badan seseorang yang menunjukkan tanda-tanda adanya sesuatu penyakit. Dan yang kelima ialah polio. Polio ialah penyakit berjangkit yang boleh menyebabkan kelumpuhan. Baiklah murid-murid, sebagai latihan untuk kamu pada hari ini, cikgu sediakan lagi 6 patah perkataan yang perlu kamu cari maknanya dengan merujuk kamus atau media elektronik. Jadi, cikgu berharap kamu dapat menggunakan kemudahan yang ada di sekeliling kamu untuk mencari makna perkataan ini dengan tepat. Semoga berjaya. Baiklah murid-murid, pembelajaran kita berakhir di sini. Cikgu amat berharap agar perkongsian cikgu pada hari ini dapat menambahkan pengetahuan kamu tentang penyakit berjangkit seperti COVID-19, polio, influenza dan demam campak. Sehingga kita berjumpa lagi di lain kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye semua, jumpa lagi.